Tuan-tuan, apa yang berlaku ialah masjid ditukar menjadi gereja secara terbuka di seluruh dunia. Tak ada siapa yang prihatin. Apabila masjid ditukar menjadi masjid Hagia Sophia, mereka membantah seluruh dunia. Tetapi Greece, Yunani menukar masjid kita di seluruh kawasan Cyprus, ditukar menjadi gereja. Tak ada siapa yang membelanya. Double standard dunia yang berlaku ke atas umat Islam, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Tuan Imam, Bismillahirrahmanirrahim, kursi, Tuan Bilal, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kesempatan kuliah Maghrib malam ini, marilah kita melawat sejarah Masjid Agung Hagia Sophia, Istanbul, yang mempunyai sejarah yang cukup agung, dan apakah pengajaran di sebalik sejarah masjid yang agung ini. Masjid ini terletak di Istanbul dan saya sengaja untuk sama-sama melihat sejarah yang dilalui oleh masjid agung ini. Mula-mula sekali, marilah kita mulakan surah Al-Ankabut. Katakanlah Muhammad, menggambarlah kamu pada muka bumi, lihatlah bagaimana Allah ciptakan pemulaan ciptaan Allah. Kemudian Allah pasti akan membangkitkan kehidupan di akhirat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Di atas pasal ayat inilah kita sama-sama, saya mengajak tuan-tuan untuk melihat bumi yang pernah menjadi khalifah umat Islam satu masa dulu, iaitu bumi Turki. Dan kebetulan dalam 2 bulan lepas saya melawat dengan satu rombongan, dan bersama inilah juga saya ingin berkongsi pengalaman saya yang ada hubungannya dengan Masjid Agung ini. Masjid ini terletak di Istanbul, yang asalnya ialah sebuah gereja. Gereja itulah gereja yang terbesar di dunia ketika itu, yang dibina oleh kerajaan Kristian Konstantinopel ataupun kerajaan Konstantin, dan disebut sebagai Hagia Sophia. Hagia Sophia ini dalam bahasa Arab maksudnya ialah Baitul Hikmah, dan orang Turki sebut Hagia Sophia. Nama asalnya adalah Hagia Sophia. Sophia maksudnya hikmah, Hagia maksudnya Baitul Hikmah, yang hampir sama kita bina di Baghdad kemudiannya. Inilah pemandangan yang saya bersama dengan rombongan bapa ini. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, Imran bin Husain qala, bainama nahnu haila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naktubu idza su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul madinataini tuftahu awlan, Al-Konstantiniyah Ar-Rumiyah, wa qala madinah Hirqal tuftahu awlan, yani Al-Konstantiniyah. Rawahu Ahmad. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, dan sahabat ini menyatakan ketika kami berada di sekeliling Rasulullah, lalu Rasulullah disoal tentang bandar kota yang awal dibuka. Ditanya apakah bandar Konstantinopel ataupun bandar Rom yang akan dibuka oleh umat Islam lebih awal. Maka jawab Rasulullah, bandar itulah bandar Hekol, Hercules, iaitu bandar Konstantinia. Hekol, Hercules ialah raja Rom yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Daripada hadis ini, para pentafsir atau para penganalisis mengatakan dua kota besar akan dibuka oleh umat Islam. Satunya ialah Konstantinopel dan satu lagi Rom. Dan para sahabat mafhum daripada hadis ini, para sahabat bertanya, kota manakah yang dibuka lebih awal? Lalu Rasulullah menjawab, kota Konstantinopel. Dan inilah yang terjadi dalam sejarah. Tuan-tuan sebati, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la tuftahanna al-Konstantiniyah walam amiruha walam jash zalika jash atau kama qala. Rasulullah bersabda, pasti akan dibuka kota Konstantinopel, dan sebaik-baik pemimpin ialah pemimpin yang membuka Konstantinopel, dan sebaik-baik tentera ialah tentera yang bersama dengan pemimpin tersebut. Hadis ini memberikan inspirasi kepada para sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat agung Rasulullah ingin mengambil kesempatan dan ingin meletakkan diri mereka dalam sebaik-baik tentera ini.
Maka berkali-kali umat Islam cuba membukanya. Sekurang-kurang di sini ada 8 ataupun 7 kali percubaan untuk membuka Konstantinopel. Sebaik saja hadis mulia Rasulullah tadi disebarkan di kalangan para sahabat. Kali pertama dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, tetapi tidak berjaya. Dan kemudian dipimpin oleh Muawiyah sekali lagi, tidak berjaya. Dipimpin oleh Sufyan bin Aus, tidak berjaya. Kemudian dipimpin oleh Musalamah bin Abdul Malik, juga tidak berjaya. Dan Hisham bin Malik juga sekali lagi. Harun al-Rashid juga cuba, tetapi semuanya gagal. Dan pembukaan yang berjaya pada tahun 1453 hanya berlaku ketika Sultan Muhammad Fatih yang telah membuka Konstantinopel buat pertama kali. Inilah Sultan yang dimaksudkan tadi, yang telah membuka kota Konstantinopel, walaupun sudah dipertikaikan sekarang oleh penulis sejarah lain, tetapi sejarah telah tercatat apabila baginda bersama dengan para tenteranya telah membuka Konstantinopel pada tahun 1453. Cukup menarik kita lihat dalam sejarah ini, sebelum kita lihat masjid tadi, bagaimanakah pertahanan Byzantine yang berpusat di kota Konstantinopel dikatakan di antara kota yang terbaik ketika itu. Dan bagaimanakah tentera Islam yang apabila rantai diletakkan di Selat Bosporus ini, ada rantai untuk masuk ke Konstantinopel, tetapi telah dilakukan satu perkara yang sangat ganjil oleh Sultan Al-Fatih, iaitu dengan membawa kapal melalui daratan. Selepas itu kita lihat pembukaan Konstantinopel telah berlaku, dan ulama yang menjadi penasihat kepada Sultan Al-Fatih ialah Aga Samsuddin, yang terkenal Aga Samsuddin Mahmud ataupun Muhammad, yang telah bersama dengan pemimpin besar tadi yang membuka kota Konstantinopel, lalu ditukar menjadi kota Islam ataupun Istanbul. Sekarang kita panggil Istanbul. Cukup menarik tuan-tuan. Ketika zaman Muawiyah bin Abu Sufyan, sahabat besar Rasulullah bernama Abu Ayyub Al-Ansari ketika itu sudah tua. Dan baginda mengatakan, saya ingin bersama dengan tentera Muawiyah untuk mengambil sempurna hadis Rasulullah yang mulia tadi, yang mengatakan pasti akan dibuka Konstantinopel, dan sebaik-baik pemimpin yang membuka Konstantinopel, dan sebaik-baik tentera ialah tentera yang bersama dengan pemimpin tersebut. Maka sahabat besar Rasulullah ini ingin meletakkan namanya sebagai tentera terbaik dan mengikuti tentera Muawiyah, tetapi tidak berjaya untuk dibuka Konstantinopel. Pertahanannya cukup kuat. Akhirnya Abu Ayyub Ansari telah mangkat di sini, telah wafat di luar kota Konstantinopel ketika Konstantinopel belum dibuka lagi. Jenazahnya dikebumikan di tempat yang rahsia dan hilang sejarah di manakah kubur yang dikaitkan dengan Abu Ayyub Ansari, sebab Rasulullah tadi. Selepas Sultan Ahmad Fatih membuka Konstantinopel, perkara yang pertama yang dia cari ialah kubur Abu Ayyub Ansari. Kisahnya panjang, dan gurunya Syekh Aka Musaddin telah bermunajat kepada Allah, dan akhirnya diperlihatkan kubur tersebut. Dibukanya kubur tersebut dan ada nama Abu Ayyub Ansari dalam bahasa Hebrew. Tertulis ini sahabat besar Rasulullah Abu Ayyub Ansari dalam bahasa Hebrew. Dan sekarang ada masjid yang dibina sempurna dengan penemuan tersebut, dan makam Abu Ayyub Ansari terdapat di sini. Tuan-tuan yang pernah melawat, di situlah letaknya jasad para sahabat besar Rasulullah ini, iaitu di luar kota Konstantinopel. Kita lihat bagaimanakah sejarah genting pembukaan Konstantinopel yang begitu mendebarkan. Kotanya sangat kebal, dan di sinilah umat Islam menggunakan torpedo pertama sekali. Umat Islam melancarkan torpedo daripada laut. Selain pada meriam yang sangat besar, sekarang diletakkan dalam muzium panorama. Tuan-tuan yang pernah melawat muzium ini menyaksikan bagaimanakah detik-detik pembukaan Konstantinopel oleh Sultan Al-Fatih. Di sini juga dipamerkan senjata yang digunakan, meriam yang sangat besar, dengan bunyian dentuman yang benar-benar menggambarkan peristiwa itu berlaku. Dan dimasukkan semua peristiwa ini dalam sebuah muzium yang disebut sebagai panorama. Dan kita lihat di sinilah peluru-pelurunya, yang akhirnya dinding kota Konstantinopel telah roboh. Ini ialah meriam yang sebenarnya.
Meriam dengan peluru yang sebenarnya dipamerkan di sini untuk menggambarkan betapa hebat, dan dikatakan meriam dia terbesar pecah dalam pembukaan Konstantinopel, dan apabila berjaya pembukaan Konstantinopel, maka Sultan Al-Fatih mula sekali dia menuju ke tempat ini, iaitu gereja yang kita sebut sebagai Hagia Sophia. Sultan Al-Fatih sebaik saja membuka Konstantinopel, mengisytiharkan bahawa nama Konstantinopel ditukar menjadi kota Islam ataupun Islambul ataupun sekarang disebut Istanbul, sebab orang Turki susah untuk menyebut Islam. Islam tu Istanbul tu Islambul, kota Islam. Mula-mula sekali ditujunya tempat ini, iaitu simbol Kristian Byzantine, sebuah gereja yang terbesar di dunia ketika itu. Cukup menakjubkan. Dibina sejak sebelum kelahiran bagi Rasulullah. Gereja ini asalnya ialah sebuah pusat Kristian terbesar dunia di sebelah timur, dan tidak ada sebarang menara. Sebaik saja pembukaan Konstantinopel, Sultan Al-Fatih membeli gereja tersebut. Membeli dengan wang baginda dan disahkan sebagai masjid. Detik-detik bagaimanakah gereja ini ditukar cukup mendebarkan. Sebab dalam riwayatnya dikatakan Sultan Al-Fatih dengan tenteranya segera menuju ke gereja ini. Gereja ini apabila tukar masjid dibina 4 menara tinggi. Asalnya tidak ada sebarang menara. Selepas ditukar menjadi masjid, dibina menara yang tinggi sama seperti masjid lain. Dan inilah reka bentuk asal gereja tersebut. Gereja yang ada 3 tingkat, dan di tengah-tengahnya ada satu kubah yang besar. Dan ada cerita yang kisah tentang kubah ini cukup menarik, dan kebanyakan bahan yang dibina ialah daripada marmar. Marmara, laut yang duduk sebelah masjid ini ataupun gereja ini ialah laut marmar, dan marmar yang terbaik digunakan untuk pembuatan gereja yang hebat ini. Inilah bentuknya sekarang. Sultan Al-Fatih menuju ke gereja tersebut, dan para pembesar, padri, mereka menggigil, disangkanya mereka akan dibunuh sepenuhnya oleh Sultan Al-Fatih. Tetapi sangkaan mereka meleset. Sultan Al-Fatih memberi keamanan kepada seluruh yang ditawan. Dan syaratnya mereka membayar jizyah kepada Islam. Sedangkan umat Islam sendiri membayarkan zakat. Zakat jauh lebih tinggi daripada jizyah. Jizyah untuk menunjukkan bahawa mereka tunduk kepada Islam. Dan jizyah ini digunakan untuk pertahanan. Dan orang bukan Islam tidak dikehendaki menjadi tentera. Oleh sebab itu, wang jizyah ini digunakan untuk keselamatan mereka. Dan apa yang berlaku di sini ialah pada padri yang ramai, apabila melihat akhlak Sultan Al-Fatih yang sangat indah tadi, daripada mulanya mereka sangka bahawa Sultan akan membunuh, tetapi telah terbalik. Sultan menunjukkan sifat akhlak yang sangat mulia. Mereka dengan izin Allah telah memeluk Islam beramai-ramai. Padri yang menjaga kota ini ataupun menjaga gereja ini telah memeluk Islam beramai-ramai. Ini tidak dinyatakan oleh penulis sejarah barat. Penulis sejarah barat mengatakan Sultan Al-Fatih membunuh seluruh penduduk gereja ini, termasuklah padri mereka. Bohong sama sekali. Sejarah Islam menunjukkan bahawa mereka diberikan perlindungan dan mereka dibenarkan untuk tinggal di Istanbul, yang bandar Konstantinopel telah diubah menjadi Istanbul, dan mereka boleh keluar dari Istanbul sekiranya mereka suka, dan sekiranya mereka suka mereka boleh tinggal di Istanbul dan membayar jizyah. Tetapi penduduk gereja tersebut, termasuklah padri mereka, memilih untuk memeluk Islam, dan itulah yang berlaku. Mereka memeluk Islam beramai. Ini tidak dinyatakan oleh sejarah barat. Hati-hati apabila kita membaca sejarah Turki yang kebanyakan sejarah yang palsu. Sama ada tulis di Mesir, apa tulis di Saudi, apa ditulis di Syria, kebanyakannya lah sejarah yang palsu. Kenapa? Ada sebab yang mungkin kita sebut selepas ini insya-Allah. Dan apabila telah semua ataupun hampir semua penduduk ataupun penghuni kepada gereja ini telah memeluk Islam, Sultan Al-Fatih mengatakan, sekarang sekiranya anda setuju, saya akan beli gereja ini. Dan mereka bersetuju. Gereja ini dibeli kemudiannya dengan wang pribadi Sultan Al-Fatih. Maka tidak ada lagi lah isu gereja ditukar pada masjid. Sebab gereja telah dibeli dengan belian yang sah. Jual beli yang sah
telah dilakukan di antara gereja dengan sultan pribadi dan ditukar menjadi masjid. Bermula pada tahun 1453, maka gereja Hagia Sophia telah bertukar menjadi Masjid Agung Istanbul. Dalam kisah Melayu, dalam sejarah Melayu, khususnya dalam kisah riwayat Hang Tuah pernah sampai di sini dan dicatatkan Hang Tuah telah bersolat dalam Masjid Agung Istanbul. Sebab Masjid Agung Istanbul ialah Masjid Hagia Sophia. Tujuan Hang Tuah sampai ke sini ialah untuk membeli senjata, dan senjata yang dibeli daripada Istanbul ini hampir menyerupai senjata yang kita lihat tadi. Hampir sama seperti inilah. Kemudian dilaporkan oleh Portugis bahawa Melaka mempunyai sistem pertahanan yang sangat hebat. Mempunyai meriam yang sangat hebat yang tidak dipunyai oleh Portugis. Sebab logistik peperangan Melaka ketika itu adalah daripada contoh meriam yang sama. Melaka bukan jatuh kerana kekurangan teknologi, tetapi pengkhianat daripada dalam masyarakat Islam sendiri. Kita lihat bagaimanakah kota Melaka bukan jatuh kerananya tidak ada alat peperangan, tetapi Portugis sendiri mengakui bahawa Melaka jauh lebih tinggi logistik peperangan berbanding dengan Portugis sendiri. Khususnya ialah meriam yang dipunyai oleh Melaka yang datang daripada Istanbul. Tetapi Melayu sentiasa menjadi pengkhianat. Pengkhianat pada bangsa sendiri dan jatuhlah Melaka. Kota Melaka tidak utuh. Tapi kota Melaka diruntuh daripada dalam. Dibuka pada musuh, dan sejarah ini harus kita ambil iktibar sepanjang zaman. Tuan-tuan yang sebati. Gereja telah diisytihar menjadi Masjid Agung, Masjid Jami' Istanbul, dan telah dibina 4 menara untuk menunjukkan bahawa fungsi asal gereja telah bertukar menjadi masjid dan azan dialurkan buat pertama kalinya. Dan dia jatuh pada hari Jumaat. Tuan-tuan, apabila hari Jumaat tiba pada hari Jumaat pertama, ini sejarah dulu sebelum kita masuk ke situ. Gereja ini dibina pada tahun 537 oleh Raja Justin, raja yang merintah ketika itu. Dan bangunan ini cukup mengagumkan. Sampai hari ini kita masih kagum lihat bagaimanakah bentuk, saiz dan juga perkasanya bangunan yang hebat ini. Dan sekarang telah bertukar menjadi Masjid Agung Hagia Sophia. Ini kisah yang berlaku, tuan-tuan. Sejarah yang dicatatkan oleh penulis Islam sendiri. Mengatakan bahawa apabila masuknya ke dalam gereja Hagia Sophia, maka kebanyakan daripada padri mereka sangat takut dan mereka menyangka Sultan Muhammad Fatih akan membunuh mereka. Tetapi apa yang diberi ketunjukkan oleh akhlak Sultan ini cukup menarik. Falama raw tasamuh al-Fatih wa anfahu kharaju wa alladu islamahum. Dan mereka keluar beramai dan menyatakan kami memeluk Islam, wahai Sultan yang adil. Dan selepas itu Sultan minta supaya mereka setuju, sebab mereka telah masuk Islam kebanyakannya. Kalau kita tukar gereja ini kepada masjid, apakah kata tuan-tuan? Dan mereka bersetuju. Kata Sultan Fatih, tidak itu yang saya maksudkan. Saya akan membeli gereja ini dengan autoriti gereja supaya saya dapat tukarkan menjadi masjid. Itu maksud saya dan dipersetujui. Inilah gambar bagaimanakah Sultan Fatih memberi keamanan kepada seluruh orang Kristian di Konstantinopel. Mereka boleh mengamalkan agama mereka. Mereka bebas di kota Konstantinopel ataupun sekarang sudah bernama Istanbul, dengan syarat mereka patuh kepada perintah baru dengan membayar jizyah. Jizyah ialah satu nilai yang sangat kecil dibanding dengan zakat yang dibayar oleh umat Islam sendiri. Dan tujuanlah untuk pertahanan sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan dibeli daripada ketua gereja yang belum masuk Islam dan ditukar menjadi masjid. Ini ialah masjid pemenangan pertama apabila pada tahun 1493 gereja yang terkenal sebagai simbol Kristian ini telah ditukar menjadi Masjid Agung Hagia Sophia ataupun dikenali juga sebagai Masjid Agung Masjid Jami' Istanbul. Ini pemandangan lukisan pada awal pembukaan. Di dalam gereja ini terdapat banyak patung-patung, lukisan-lukisan yang bertemakan Kristian, salib dan sebagainya. Gambar Nabi Isa AS dengan bondanya Maryam juga terdapat di sini.
Gambar malaikat Jibril, Mikail, Israfil juga tergambar di kubahnya. Dan umat Islam tidak menghancurkannya. Sultan Al-Fatih minta supaya dimasukkan dengan lilin, ditutup dengan lilin. Supaya gambar ini terlindung gambar yang asal. Sebab fungsinya telah menjadi masjid. Dan diminta supaya gambar-gambar itu ditutup dengan lilin dan sekiranya dibuka, maka gambar asal akan keluar kembali. Inilah pemandangan satu masa dulu. Nama Allah Muhammad dan para khulafa Rasyidin diletakkan di dinding itu. Sebagai simbol, gereja telah menjadi masjid dan diraihkan dan dia menjadi Masjid Agung Istanbul. Ini ialah resip surat pembeliannya yang masih disimpan oleh otoriti Turki. Mereka masih menyimpan resip pembelian oleh Sultan Al-Fatih. Tidak timbul gereja ditukar menjadi masjid, tidak timbul sama sekali. Sebab pembelian telah dilakukan secara akad yang sah. Dan gereja telah bertukar tangan milik Sultan Ahmad Fatih secara pribadi. Dan Sultan Ahmad Fatih telah mewakafkan kembali masjid tadi kepada seluruh umat Islam sampai hari ini, tuan-tuan yang seperti. Inilah di antara resip yang masih disimpan. Inilah resip yang menjadi kekuatan kepada berbicara dalam mahkamah baru ini. Ketika selepas beberapa ketika masjid ini kemudian ditukar menjadi museum, dan resip inilah yang membuktikan bahawa status asal masjidnya kekal sampai kiamat dan terpaksa diberikan hak masjid kembali oleh Mahkamah Tinggi Turki. Dan inilah yang disimpan oleh ahli sejarah Turki untuk membuktikan bahawa pembelian gereja ini dilakukan secara sah dan ditukar menjadi Masjid Agung Istanbul. Dan pada 1 Jun 1453, ketika hari Jumaat hanyalah beberapa hari selepas pembukaannya, Sultan Al-Fatih membaca khutbah di atas mimbar Hagia Sophia. Dan apakah yang disebut antaranya ialah Al-Shasin qama bi taghyir hadzal waqfiyyah allati hawilat Hagia Sophia ila masjid aw qama bi tablil ihda mawadiha aw aghlaha hatta qama bi ta'diha aw liwaqfi al-amal bi hukmi waqf al-khas lil masjid min khilal ay muamarah aw ta'wil fasik aw fasid ila akhirih. Ini ialah khutbah pertama Sultan Al-Fatih di atas mimbar. Barang siapa yang cuba untuk menukarkan status masjid ini, Masjid Hagia Sophia ini, maka dia telah ataupun cuba untuk sebahagian daripada statusnya sebagai masjid, dia akan melakukan kesalahan yang besar. Sebagaimana yang disebut kemudiannya, au qama bi Hagia Sophia min kaunihal masjidan aqul fi hudrikum jami'an annahu yakuna qad ittakaba akbar anwa al-haram waqtarfa isma. Siapa saja yang cuba untuk menukarkan status masjid yang saya wakaf ini kepada selain pada masjid, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Dan dia telah menceroboh perkara yang haram, dan dia melakukan dosa yang tidak boleh diampun. Itulah yang disebut oleh Sultan Fatih dalam khutbahnya yang berlaku pada hari Jumaat 1 Jun 1453. Tuan-tuan yang seperti, inilah sebahagian daripada gambar yang asalnya yang mempunyai tema gereja ditutup oleh Sultan Fatih. Tetapi dibuka kemudiannya ketika zaman Mustafa Kemal Atatürk, dia buka kembali apa yang terselindung, yang dilindungi oleh Sultan Fatih, yang menggambarkan tema-tema Kristian yang ditutup sebelumnya, dibuka kembali. Dan ketika masa dia menjadi museum, yang ditukar daripada masjid menjadi museum, gambarnya dibuka kembali. Inilah gambar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibuka kembali. Asalnya ditutup oleh Sultan Fatih, tapi sekarang diselahkan kembali. Dan ditutup kembali apabila ditukar daripada museum menjadi masjid, ditutup kembali, berkali-kali dibuka, berkali-kali ditutup. Inilah pemandangan dalam Masjid Hagia Sophia yang tuan-tuan pernah sampai. Dan tema-tema Kristian masih kita dapat saksikan dengan jelas. Maksudnya Islam tidak pernah merosakkan sebarang rumah ibadat. Bahkan gereja ini dibeli oleh Sultan Fatih. Dan inilah pemandangan sekarang. Dan
simbol ataupun tulisan Allah Muhammad ini dilakukan ketika zaman Sultan Fatih lagi. Apabila zaman Kamal Ataturk, dia telah menukarkan masjid ini menjadi gereja. Masjid ini menjadi museum. Dan mereka ingin bawa keluar semua simbol-simbol Islam ini keluar daripada masjid ini. Tetapi tidak berdaya sebab saiznya lebih besar daripada pintu yang terbesar dan dia kekal dalam masjid ini walaupun ketika itu ditukar menjadi museum kembali. Dan kita lihat satu sejarah. Bagaimanakah masjid yang berdiri selama ratusan tahun ini ditukar menjadi museum? Ada hubungan dengan ahli ataupun seorang Yahudi ini bernama Theodor Herzl, pemimpin kepada Zionis ketika itu. Dan dia ingin Palestin untuk dijadikan sebagai tempat orang Yahudi. Akhirnya sekali Sultan Ahmad Fatih ataupun Sultan Kesultanan Osmaniyah dilucutkan oleh mufti mereka sendiri. Khalifah melantik mufti. Mufti memecat khalifah di atas nasihat daripada Yahudi. Cukup malang, ini gambar terakhir khalifah kita berakhir. Pada tahun 1924, maka sejarah khalifah Islam yang berdiri sejak pada 1299, 1300 sampailah pada tahun 1924, selama lebih pada 600 tahun, sekitar 600 tahun, telah berakhir dan diserahkan kepada pemimpin yang sekular ini. Pada 3 Mac 1924, berakhirlah kerajaan Islam buat selama-lamanya. Selepas itu, kita tidak ada seorang khalifah pun sampai hari ini. Dan apabila dia telah mengambil Turki daripada kerajaan Islam, dia menukarkan Turki menjadi negara sekular tulen. Dan inilah gambar Mustafa Ataturk yang asalnya seorang Yahudi. Dia mengaku rakyatnya mengaku dia Islam, tetapi dia tidak pernah mengaku dia Islam. Dan ketika hari matinya, dia kata, jangan tanam saya di kebun Islam. Apakah maksudnya? Dan hari kematiannya, para ulama berselisih pandangan. Apakah kita perlu mandi dia sebagai mayat seorang Islam atau tidak? Apakah kita harus solat dia sebagai seorang Islam? Dan para ulama berselisih pandangan. Dan mereka mengambil keputusan bahawa tidak perlu disolat sebab dia mengaku dia tidak perlu disolat. Tuan-tuan semati. Dia pengamal apa yang disebut sebagai Kamal Ataturk, pengamal Shema Yisrael. Dia mengamalkan cara hidup Israel. Dia orang Yahudi yang berpura-pura menjadi pemimpin Islam, dipuja dan dipuji. Dia meletakkan Mustafa kepada nama asalnya, Kemal namanya. Kemudian ditambah Mustafa, dia meletakkan Mustafa sebagai titlenya, dan namanya yang lengkap ialah Mustafa Kamal Ataturk. Tetapi nama ini tidak memberi arti apa-apa sekiranya Islam tidak dilaksanakan. Dia mengajak rakyat Turki untuk hidup secara hedonism, supaya kita tidak lagi terikat dengan Islam. Pakaian jubah tarbus harus ditukar dengan kot dan tie dan bow. Bow ini simbol Kristian. Bow yang dipakai ketika zaman Ataturk ini adalah simbol Kristian, sebab bila ada satu lagi tali di sini, dia jadi salib. Dan ini dipakai oleh seluruh pembesar Islam, yang kemudiannya dikembangkan negara Islam. Kita lihat ada pemimpin Melayu juga pakai bow, maksudnya simbol gereja. Dan ini dimulakan oleh Kamal Ataturk. Kopiah, serban diharamkan, diganti dengan topi supaya Turki bukan lagi negara Islam. Ciri-ciri Islam harus dihapuskan dan Turki harus digambarkan sebagai negara maju Eropah. Dan pakaian menjadi simbol kepada perubahan tersebut. Buat pertama kali, Ratu Cantik diadakan di Istanbul. Dan inilah Ratu Cantik yang terpilih sebagai wanita tercantik ketika itu. Dan ini menimbulkan kemarahan para ulama kita yang masih setia berpegang kepada syariat Islam. Wanita diperdagangkan, pertama kali wanita didedahkan auratnya seperti gambar ini. Ini dilakukan oleh Mustafa Kamal Ataturk selepas kerajaan Islam telah jatuh. Dan apakah hubungan dengan masjid tadi? Tuan-tuan, di antara perkara yang dilakukan oleh Mustafa Kamal Ataturk sangat dahsyat. Untuk kita ulang kembali, dia menghapuskan sistem khalifah. Dia bukan menjatuhkan sultan seorang sultan, tetapi dia menjatuhkan satu sistem khalifah yang kita resi sejak pada zaman Rasulullah. Selepas pada Rasulullah disambung oleh Khulafaur Rasyidin, disambung oleh kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Mamluk, kerajaan Andalusia, kemudian kerajaan
Andalusia dan kerajaan Osmaniyah. Dan apabila Osmaniyah telah berakhir, maka sanad pemerintahan khalifah sejak daripada zaman Khalifah Rashidin telah berakhir. Yang kedua, dia menghapuskan segala sistem syariah Islam. Kemudian sistem pusaka telah dihapuskan dan difilmkan oleh P. Ramlee dalam 3 abdulnya, mengambil sempena daripada peristiwa tersebut. Kemudian orang Turki dilarang menunaikan haji buat selama-lamanya ketika itu. Turki hanya membenarkan rakyatnya memeluk Islam pergi ke Mekah ketika zaman Erbakan, tidak berapa lama dulu, sekitar tahun 80-an, barulah orang Turki dibenarkan kembali ke Mekah. Kemudian bahasa Arab ditukar dengan bahasa Latin dan tulisan Arab diganti dengan tulisan Rumi sebagaimana kita juga, dan dia menambahkan Mustafa pada namanya. Dan hari raya haji, hari raya puasa tidak boleh dirayakan lagi. Ulama dibunuh dan cuti hari Jumaat ditukar pada hari Ahad dan hari Sabtu dan lain-lain. Dan akhir sekali dia wasiatkan supaya jangan solat dia sekiranya mati, dan itulah yang dilakukan oleh Mustafa Kamal Ataturk. Dan para ulama berbelah bagi apakah dia seorang Islam atau tidak, dan mereka melihat dia lebih rapat bukan Islam. Tuan-tuan, akhirnya dia mati. Dia mati dengan segala kesiasaannya, dan dia digigit oleh sejenis nyamuk, sejenis semut yang tidak dapat dilihat. Semut ini dipanggil semut merah. Dia menggelupur, panas, dan dia minta bomba curahkan air padanya. Dicurah air sampai hari kematiannya. Dan apabila diselidiki, dapati seekor semut-semut yang kecil menggigit di sendi-sendinya. Semut ini tak pernah ditemui di Turki, dan itulah kematian tokoh sekular Turki yang sangat dahsyat ini, tuan-tuan. Ketika pemerintahan yang dilakukan oleh Kamal Ataturk, dia menukarkan masjid yang dibina, yang diisytiharkan oleh Sultan Mahmud Fatih menjadi museum. Saya melawat museum ini 2 kali. Dalam 2 kali kunjungan saya ke Istanbul, dan 2 kali ketika dia berstatus sebagai museum. Museum ini bayarnya cukup mahal. Saya bayar $200 untuk masuk melihat kawasan di sini setiap kali. Dan sekarang ada usaha, dan kemudian kita lihat bagaimanakah rakyat Turki turun naik ke mahkamah untuk menukar daripada museum untuk menjadi masjid kembali. Inilah yang ketika zaman museum saya masuk di sini, masih ada lagi tanda-tanda yang sama ini, sebab katanya tidak boleh dibawa keluar sebab terlalu besar saiznya. Cukup menarik, tuan-tuan, di sini adalah satu riwayat. Di atas lantai, di bawah bumbung utama tadi, di sini mamarnya sangat tebal, kita lihat pecah. Disebabkan bumbung ini jatuh berkali-kali. Catatan orang Turki, bukan ada hadis, bukan ada dalam sirah. Dia mengatakan orang Turki mencatatkan malam kelahiran bagi Rasulullah. Bumbungnya jatuh ke bawah. Dan mereka bina kembali, runtuh kembali. Dibina kembali, runtuh kembali. Dan apa yang dicatatkan oleh ahli sejarah Turki, mereka mengutus satu rombongan bertemu Rasulullah di Madinah. Mereka menceritakan gereja mereka bina telah runtuh berkali-kali. Rasulullah memberikan satu batu supaya letakkan di tengah-tengah di atas kubah. Dan rombongan tadi balik dan meletakkan batu di tengah-tengah kubah. Lepas itu tak pernah runtuh sampai sekarang. Apakah riwayat ini dipertanggungjawabkan? Ini tidak ada hadis, tidak ada dalam sirah, tetapi dicatatkan oleh orang Turki. Apakah benar atau tidak? Wallahu alam. Dan mereka membawa kita untuk melihat tempat mamar yang jatuh bumbungnya berkali-kali, pecah, yang kita dapat saksikan sekarang. Tuan-tuan, di dalam masjid ini ada dalam museum ini ada sebuah balang seperti ini. Ada kisah yang melambangkan amanahnya umat Islam ketika diperintah oleh Osmaniyah. Ketika itu ada seorang peladang, dia bertemu dua balang di dalam kebunnya. Bila dia menggali, dia dapati ada 2 balang seperti ini. Di dalamnya penuh dengan emas yang ditinggalkan oleh orang Byzantine apabila Islam telah memenangi kawasan tersebut. Lalu petani tadi memberitahu pada khalifah,
Tidak pasti khalifah manakah yang ketika itu. Khalifah tidak percaya. Dia katakan dalam kebun saya ada 2 balang penuh dengan emas. Dan saya ingin laporkan pada tuanku supaya tuanku ambil sebagai bahan rikas, iaitu khazanah negara. Khalifah tidak percaya. Sebab tidak ada orang yang memberitahu kalau dia bertemui harta yang demikian. Kata sultan ataupun khalifah, kalau benarlah apa yang kamu kata tadi, kamu ambil satu tempayan. Dan khalifah menghantar tenteranya supaya menyelidiki apakah maksud orang ini berbohong. Bila tentera sampai ke tempat tersebut dan dapati bahawa apa yang disebut oleh petani tadi benar, kata pada tentera, ambillah kamu satu tempayan, sebab sultan kata, sekiranya benar, kamu ambil satu tempayan. Ya, saya ambil satu tempayan. Tapi bukan hartanya. Sebab sultan kata tadi, ambil kamu tempayannya, bukan hartanya. Dan dia serah kembali, dia ambil tempayannya. Harta diserahkan sebab sultan kata tadi, kalau kamu benar, ambil kamu satu tempayan. Sultan tak kata ambil dengan hartanya. Dan itulah amanahnya orang Islam ketika diperintah oleh Sultan Khalifah Islam yang bertahta di Istanbul. Dan balang itu diabadikan di dalam museum. Dan apabila ditukar menjadi masjid sekarang, masih kekal di situ. Saya pergi baru ini, masih ada di situ. Tuan-tuan saya mati. Museum ataupun untuk dikembali kepada masjid. Mereka telah masuk ke mahkamah berkali-kali. Mereka masuk mahkamah sejak tahun 60-an. Membawa bukti bahawa Sultan Al-Fatih telah, ini bukan gereja, ini telah masjid yang dibeli dengan harta wang baginda sendiri. Resip pembelian dikemukakan kepada Mahkamah Tinggi. Akhirnya selama puluhan tahun, Mahkamah Tinggi membuat keputusan bahawa museum harus dikembali menjadi fungsi sebagai masjid kembali. Inilah berdasarkan pada bukti-bukti yang dikemukakan oleh rakyat Turki, bukan oleh Erdogan. Erdogan tak ada kena-mengena dengan masjid ini. Ini dilakukan oleh para ulama kita yang masih insaf bahawa apabila masjid diisytiharkan tidak boleh ditukar statusnya kepada lain-lain. Dan mereka telah berhujah di mahkamah begitu lama, sejak tahun 60-an, dan selama 40 tahun, 50 tahun, akhirnya mahkamah memberi kebenaran bahawa museum sebenarnya statusnya harus dikembali pada masjid semula. Orang itu ialah orang ini. Orang yang tidak pernah disebut namanya, bukan Erdogan. Inilah orang yang telah berkorban segala usahanya, wang, membawa kes ini ke mahkamah sejak tahun 1966. Dan akhir sekali, dia telah berjaya dan mahkamah telah memberikan kebenaran kepada Syekh Ismail Khan Demir ini untuk isytiharkan kembali museum menjadi masjid. Erdogan masih tidak bersetuju. Tetapi akhirnya Erdogan memenuhi dan mengisytiharkan bahawa sekarang saya akan isytiharkan bahawa museum akan tukar menjadi masjid kembali. Bukan usaha Erdogan sama sekali. Bukan. Usaha orang ini yang telah meletakkan diri dia kepada bahaya. Sebab negara sekular tidak membenarkan kembali untuk jadikan masjid. Dan dia rela untuk berkorban dirinya. Dan akhirnya dia telah dibenarkan oleh mahkamah. Dan apabila diisytiharkan masjid kembali, namanya ditutup sama sekali. Tuan-tuan, namanya didapati oleh Erdogan. Erdogan telah mengisytiharkan bahawa museum akan ditukar peranan menjadi masjid kembali. Dan inilah hari pembukaannya. Dan apabila mengambil surat daripada Mahkamah Tinggi, Kabinet Turki telah masuk ke gereja dan mengisytiharkan mulai hari ini bahawa museum dikembalikan peranan kepada masjid kembali. Beberapa tahun sebelum ini, pelajar kita Malaysia, ketika statusnya masih lagi museum, telah solat di masjid ini, ditangkap oleh tentera Erdogan. Mereka tidak benarkan untuk solat sama sekali. Pelajar Malaysia berani-berani pergi solat di sini dan ditangkap. Hari ini, dia menempah sejarah. Seolah-olah Erdogan lah yang berusaha untuk menukarkan gereja ini ataupun museum ini menjadi masjid kembali. Alhamdulillah. Ketika kita diserang COVID pada tahun 2020, Erdogan mengisytiharkan bahawa museum dikembalikan peranan kepada masjid dan disambut oleh
dengan penuh kesyukuran oleh seluruh umat Islam di dunia. Dan pada hari pertama, kita lihat bagaimanakah umat Islam telah membanjiri masjid ini. Sebaik saja diasahkan menjadi masjid, dan ketika itu COVID masih menjelma, kita masih ada penjarakan sosial ketika itu. 86 tahun sebagai museum. Dan kita kembali berkhutbah. Dan apabila khutbah pertama dibaca di tempat Sultan Al-Fatih berdiri, khatibnya memegang pedang untuk mengikuti sebagaimana Sultan Al-Fatih memegang pedang pada hari tersebut. Dia memegang pedang sambil berkhutbah. Dan ini telah dikondem oleh seluruh dunia. Mereka mengatakan Islam ingin mengganas kembali. Pedang simbol keganasan mula-mula sekali disuarakan oleh seluruh Kristian di Eropah. Lebih lagi, Kristian Greece mengisytiharkan Islam akan mengganas sekali lagi. Dan pedang ini menyebabkan dunia condemn Turki secara hebat daripada kiri kanan. Dan lebih lagi apabila mereka mengatakan gereja dipaksa tukar menjadi masjid, dan ini menimbulkan kemarahan yang luas kepada umat Islam di Turki. Dan agung kita juga pernah sempat bersolat Jumaat di sini selepas ditukar menjadi masjid. Dan tarawih yang pertama, cukup syahdu, menyebabkan umat Islam menangis terisak-isak apabila peranan Hagia Sophia ditukar menjadi masjid kembali. Daripada gereja menjadi masjid, daripada masjid menjadi museum, daripada museum menjadi masjid kembali. Dan sekarang Persatuan Gereja Eropah ingin kembali menukar masjid kepada gereja kembali. Dan Greece sebagai musuh tradisi Turki telah menyuarakan supaya ini adalah bukan masjid, tetapi adalah hak kepada Kristian antarabangsa dan harus dikembalikan peranan kepada gereja kembali. Tuan-tuan, benar dan palsu terus bergolak. Kita lihat ini adalah Imam Masjidil Haram yang dijemput untuk menjadi imam dan khatib di Masjid Hagia Sophia. Dia secara ikhlas menerima jemputan tersebut dan telah membaca khutbah menjadi imam. Orang Turki menangis mendengar bacaannya, cukup hebat tuan-tuan. Ini adalah Abdullah Basfa yang kita baca, kita pergi Mekah umrah, ketika dia baca cukup syahdu. Dan demikianlah dialungkan dalam Masjid Hagia Sophia sekali lagi, menimbulkan perasaan umat Islam yang tidak mudah untuk gambarkan. Dan dia kembali ke Mekah dengan perasaan yang gembira sebab dia menjadi imam selepas masjid dinafikan sejak puluhan tahun dan nasibnya tidak seindah yang disangka. Dia ditangkap, dipenjara dan dikenakan hukuman 12 tahun penjara disebabkan kesalahannya ialah untuk menjadi imam di masjid yang tidak digemari oleh de facto Arab Saudi ini. De facto ini tidak gemar kepada rakyat Saudi untuk ke Turki sebab Turki ialah musuh kita. Siapa yang ke Turki dan melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh kerajaan, dia berhak untuk menerima balasan. Dan itulah yang berlaku tuan-tuan. Inilah gambar Imam Masjidil Haram menjadi imam di Masjid Hagia Sophia. Dia balik, ditangkap dan kemudian dipenjara 12 tahun. Ini pemandangan umat Islam yang sekarang sebagai pelancong berderet-deret untuk masuk ke masjid ini, yang asalnya dikenakan bayaran yang cukup besar untuk masuk sebagai museum dulu. Hari ini terbuka. Kalau tuan ingin melawat masjid yang penuh dengan pelawat ini, pergilah awal subuh. Di situ kita dapat masuk dengan selesa. Dan kita lihat bukan saja umat Islam yang dimulakan masuk, seluruh umat dunia sekarang menjadikan ini tempat satu destinasi yang sangat-sangat istimewa. Dalam konteks ini tuan-tuan, mereka sedang membantah sekarang. Mereka mengatakan harus kita tukar kembali Masjid Hagia Sophia menjadi gereja sebagai peranan asalnya. Inilah antara yang disuarakan oleh umat Islam sendiri. Syekh Imran Hussein umpamanya, yang menuduh Sultan Al-Fatih sebagai orang yang zalim, merampas gereja untuk tukar menjadi masjid, beritahu kepada Syekh Imran Hussein, beritahu pengikut-pengikutnya ramai di Malaysia ini, baca sejarah umat Islam tentang gereja Hagia Sophia yang dibeli secara sah dan ditukar menjadi masjid dan diwakafkan kepada umat Islam. Beritahu Syekh Imran Hussein dan pengikut seluruh Malaysia ini.
Mereka mengatakan Sultan Al-Fatih zalim disebabkan menukar gereja sepaksa pada masjid. Beritahu dia, padri dan pembesar gereja Hagia Sophia telah beramai-ramai murid Islam dan mereka lah yang mencadangkan untuk tukar menjadi masjid. Tuan-tuan yang semati, kenapa mereka ingin memburukkan Sultan Al-Fatih? Sebab apabila Rasulullah memberi pujian kepada mereka yang membuka Hagia Sophia ataupun membuka Istanbul, la taftahanna Konstantiniyah Palamir Amir Amiruha, sebaik-baik pemimpin ialah pemimpin yang buka Istanbul sekiranya dia jatuh pada Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih mengamalkan mazhab Hanafi dan dia berpegang kepada Maturidiyah. Maksudnya secara tidak langsung Maturidiyah dan juga mazhab Hanafi yang diakui oleh Rasulullah. Dengan sendirinya Wahhabism dibatalkan dengan hadis ini. Itu sebab Imran Hussein bermati-mati untuk mengatakan bahawa bukan Sultan Al-Fatih bukan pembuka Konstantinopel, sebab sekiranya benar Sultan Al-Fatih membuka Konstantinopel, maka Wahhabism menjadi borah kerana menjatuhkan kerajaan Islam Osmaniyah. Itulah sebab sebenarnya. Begitu juga dengan ulama Wahhabi juga tidak memperakui hadis tadi merujuk pada Sultan Al-Fatih. Sebab sekiranya benar Sultan Al-Fatih dirujuk oleh hadis tadi, mereka lah kumpulan yang borah, sebab mereka lah yang menjatuhkan kerajaan Islam yang terakhir tersebut. Wallahu a'lam. Kita lihat tuan-tuan, bukan sahaja umat Islam, Persatuan Gereja telah hantar mesej supaya tukar kembali masjid kepada gereja. Mereka tidak membaca sejarah yang benar. Sejarah yang dipasu ditulis oleh orang Arab Saudi telah membelot ataupun distortion kepada sejarah yang benar. Orang Mesir juga telah distortion kepada sejarah yang benar. Dan orang Syria juga telah distortion sejarah yang benar terhadap masjid ini. Dan di manakah kebenaran itu ada, tuan-tuan? Lihat dalam Arkiv Osmaniyah sendiri. Arkiv Osmaniyah lah yang mengatakan bahawa apa yang sebutkan malam ini ialah datang daripada Arkiv Osmaniyah sendiri yang terletak di Osmaniyah, Pustakaan Sulaimaniyah di belakang Masjid Sulaimaniyah. Masih mempunyai bukti-bukti yang jelas bahawa gereja telah dibeli dan ditukar khusus menjadi masjid, dan itulah sumber Islam. Jangan tengok sumber Mesir ataupun sumber Syria ataupun sumber Saudi lebih lagi. Tuan-tuan, di atas sejarah yang palsu, Paus Vatikan mengisytiharkan bahawa penukaran kepada masjid satu perkara yang menduka citakan. Lebih lagi umat Islam, inilah ketua gereja Rusia juga menyatakan perkara yang sama. Mereka condemn untuk menukarkan Hagia Sophia menjadi masjid kembali. Dan tuan-tuan, yang paling menarik ialah Greece, Yunani, yang sentiasa berperang dengan Turki, mengisytiharkan bahawa perkara ini tidak sah untuk tukar menjadi masjid kembali, sebab asalnya ialah dia adalah sebuah gereja. Dia tidak baca sejarah yang benar dan dipasukan oleh orientalis, dan mereka membaca sejarah orientalis, termasuklah profesor kita di Malaysia. Mereka merujuk tulisan orientalis, tapi mereka tidak rujuk tulisan ulama kita sendiri. Sekurang-kurangnya cuba rujuk tulisan Syekh Ahmad Batani yang banyak menceritakan tentang kerajaan ini. Dan mengikut Syekh Ahmad Batani, ulama besar kita di Mekah, kerajaan Islam Osmaniyah ialah kerajaan kedua terbaik selepas Khulafaur Rasyidin. Itu pengakuan ditulis oleh ulama kita yang sangat rapat dengan Sultan Osmaniyah. Tuan-tuan, apa yang berlaku ialah masjid ditukar menjadi gereja secara terbuka di seluruh dunia. Tak ada siapa yang prihatin. Apabila masjid ditukar menjadi masjid Hagia Sophia, mereka membantah seluruh dunia. Tetapi Greece, Yunani menukar masjid kita di seluruh kawasan Cyprus, ditukar menjadi gereja. Tak ada siapa yang membelanya. Double standard dunia yang berlaku ke atas umat Islam, tuan-tuan. Kita lihat dalam sejarahnya bagaimanakah Yunani ataupun di Bosnia Herzegovina yang meruntuhkan masjid dijadikan sebagai tempat kelab malam dan sebagainya. Tiada siapa yang prihatin, tiada siapa yang membantah. Tetapi apabila masjid ditukar menjadi masjid, seluruh dunia bangkit, dan itulah sifat umat dunia hari ini terhadap Islam, tuan-tuan. Kita lihat Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa dibakar oleh Yahudi pada tahun 1974. Yang dibakar oleh wanita ini, Perdana Menteri Golda Meir namanya. Dan
Dia membakar Masjid Al-Aqsa. Orang tanya dia, apakah sebab kamu membakar Masjid Al-Aqsa? Ini jawapan dia. Dia jawab dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Dia kata, indama akhrana al-Qudus lam anam toilatul lail wa taqantu anna al-arab sayati nazihin min kulli harbin wa sabin nahwa Israel. Fa indama bazal sabah alimtu wa aqantu annana amam ummatin naimatin. Apa dia kata? Saya sengaja bakar Masjid Al-Aqsa. Nak test umat Islam setakat mana. Kami nak test setakat mana umat Islam, kekuatan umat Islam. Kami sangka bila kami bakar Masjid Al-Aqsa, mereka akan datang serang Israel habis-habisan. Tetapi itu tidak berlaku. Waktu pagi telah menjelang. Malam tadi saya tidak dapat tidur sedikit pun. Waktu siang telah menjelang dan suasana aman, tenteram, dan saya yakin sekarang kita hidup depan umat yang sedang tidur. Umat Islam sedang tidur apabila Masjid Al-Aqsa dibakar. Kita masih diam. Yang membela ialah orang Palestin, tuan-tuan. Masjid dibakar. Masjid ditukar menjadi gereja. Di seluruh dunia. Di Bosnia, Herzegovina, di Slovenia, di Romania, di seluruh Eropah, tak ada siapa yang membela. Tetapi bila masjid ditukar menjadi masjid, seluruh dunia akan bangkit. Termasuk umat Islam sendiri. Termasuklah Syekh Imran Hussein yang berjuang untuk mereka yang menentang Islam ini. Tuan-tuan, mari kita fikir. Mari kita fikir, tuan-tuan. Apabila masjid diruntuhkan ketika kita berada di Kandova, kita berada di Andalusia. Kita membina masjid di seluruh Andalusia. Tetapi bila kita kalah, tak ada satu pun yang masih kekal. Bahkan masjid Jami' Kandova kita ditukar menjadi gereja. Tak ada siapa yang membela. Tiada siapa yang membela apabila masjid Jami' Kandova kita ditukar menjadi katedral Kristian terbesar di Eropah. Dan ini masjid Jami' Qurtubi kita, tuan-tuan. Di sinilah Imam Qurtubi lahir. Di sinilah Imam Qurtubi menulis tafsir Qurtubinya. Dan sekarang hanya tinggal fungsinya sebagai gereja semata-mata. Tak ada siapa yang membantah. Tidak Syamsiah, tidak juga Syekh Imran Hussein tidak membantah. Saya belum mendengar dia membantah. Yang dia membantah ialah dia mengatakan bahawa Masjid Hagia Sophia harus dikembalikan kepada gereja. Sebab Sultan Al-Fatih telah mengambil secara paksa mengikut Syekh Imran Hussein dan seluruh pengikutnya lebih lagi di Singapura. Tuan-tuan, saya sudah lama banyak dapat mesej daripada Singapura supaya saya jawab soalan ini. Tapi saya tidak jawab secara penuh. Cukuplah setakat itu saya beritahu pandangan saya terhadap apakah yang disebut oleh tokoh tersebut. Ini Masjid Toledo. Tuan-tuan, saya melawat 20 tahun lepas masjid ini. Dan saya dibawa ke sebuah katedral yang terbesar di Toledo. Pada mulanya saya tidak tahu apa-apa. Akhirnya saya sampai di hujung masjid ini, gereja ini. Rupa-rupanya tempat mimbang khatib membaca khutbah. Rupa-rupanya ini masjid Jami' Toledo yang menjadi ibu negara Islam di Andalusia semasa dulu. Sekarang telah ditukar sepenuhnya menjadi gereja. Tiada siapa yang membantah. Dan Erdogan sekarang membela. Dia kata bukan saja saya akan kekalkan Hagia Sophia menjadi masjid, tetapi Masjid Al-Aqsa ini saya akan bebaskan. Dan Israel tidak ada hati perasaan. Tidak ada kemuliaan. No pride. They curse Hitler day and night. But they have surpasses Hitler in barbarism. Dan mereka Yahudi mengutuk Hitler, sedangkan mereka lebih dahsyat pada Hitler, kata Erdogan. Tuan-tuan yang semati. Sekarang Masjid Hagia Sophia telah berdiri gagah. Dan sekarang kita lihat ramai yang berdiri untuk masuknya. Dan ketika saya melawat 2 bulan lepas, panjang lainnya 1 kilometer. Cukup panjang. Orang Islam dan bukan Islam. Dan ini bukan Islam yang masuk cukup sinis. Saya dengar mereka bercakap daripada hujung telinga saya. Mereka enggan menyebut Istanbul. Mereka sebut Konstantinopel. Mereka tidak sebut ini Masjid Hagia Sophia. Mereka sebut ini Hagia Sophia. Itu gereja church. Mereka menyimpan perasaan dan mereka melawat dengan penuh perasaan, tuan-tuan. Inilah yang sedang kita hatikan di sini. Lebih-lebih lagi sekarang, peperangan bakal tercetus di antara Greece dengan Turki. Kenapa demikian? Tuan-tuan, kita lihat
Apabila kita kalah dalam Perang Dunia Pertama, perjanjian Lausanne di Switzerland yang membahagikan kawasan tanah Islam kepada mereka yang menang. Bumi Islam telah hancur satu persatu. Lebanon, Palestin, Syam diserahkan kepada Ahzab, dan kita lihat Turki telah menjadi yang besar, sudah menjadi kecil. Termasuk Cyprus yang asalnya bumi Turki, bahkan Greece itu di bawah Turki asalnya. Apabila kita kalah, kita dipecahkan sedikit demi sedikit, dan akhirnya yang tinggal ialah Turki yang kecil, tuan-tuan. Asalnya kawasan Osmaniyah menganjur daripada timur ke selatan, termasuklah mereka, termasuklah Hijaz, termasuklah Iraq, termasuklah Greece, dan apabila kita kalah, kita hanya diberikan hanyalah Turki sekarang, yang lain diambil oleh tentera Azab, dan Greece itu asalnya kita punya. Sekarang kita lihat, orang tentera Azab tidak pernah setia pada kita, tepat. Apabila kita kalah, Osmaniyah telah kalah, pulau-pulau di kawasan di pantai Turki diserah kepada Greece. Asalnya semua pulau ini kita yang punya. Mereka ingin cetuskan peperangan, dan Erdogan telah menyatakan sekiranya mereka masuk sedikit lagi, kami tidak akan berdiam diri untuk memisahkan perang dunia terhadap Greece. Itulah yang sedang berlaku sekarang. Masjid Hagia Sophia bukan Hagia Sophia semata-mata, tetapi dialah sebagai simbol perjuangan Islam. Dan sekarang Islam sedang diceroboh, bukan saja Hagia Sophia, tetapi Turki sendiri sedang diceroboh, ataupun mereka sudah masuk ke pulau-pulau yang hanya berada 7 km daripada Turki. Bagaimanakah tentera Azab, tuan-tuan? Bila dia bagi sempadan antara Turki dengan Greece, sedangkan Greece itu asalnya kita punya. Dan seluruh pantai diberikan pulau yang berdekatan dengan Turki kepada Greece supaya mencetuskan peperangan. Itu cara Barat menyelesaikan masalah. Dan sekarang Greece sekarang klaim seluruh kawasan Mediterranean itu sebagai tanah yang mereka harus kuasai, walaupun mereka tidak punyai, tetapi di bawah pengaruh Greece. Dan ini yang menyebabkan hampir-hampir mencetus peperangan di kawasan tersebut. Dan inilah yang bakal mencetuskan peperangan, sebab tentera Azab memberikan sempadan hampir dengan depan pintu Turki, diberikan segala pulau Turki kepada Greece, dan ini sengaja untuk mencetuskan peperangan. Perkara ini telah berlaku sejak 1923. 1923 dan tahun depan 2023. Sudah 100 tahun perjanjian ini dimaterai, dan cukup masa tahun depan untuk direvise kembali sempadan ini. Dan apakah tuan-tuan yakin bahawa mereka akan menyerahkan pulau ini kepada Turki? Tidak mungkin. Dan disitulah punca peperangan yang sedang dicetuskan oleh tentera Azab moden hari ini. Dan sekarang mereka menceroboh Ukraine. Mereka sekarang mencipta peran baru di Taiwan. Dan kita lihat bagaimanakah mereka juga sedang menjadikan dua kelompok besar dunia, dan Turki antara satu daripada negara yang terlibat, tuan-tuan. Israel dengan Iran juga satu perkara yang cukup besar yang bakal berlaku, yang kita doakan tidak berlaku. Dan apa yang berlaku di Ukraine ialah sebahagian daripada perancangan yang sama. Dan tuan-tuan, harus kita lihat dengan jelas apakah yang berlaku di Ukraine. Sebab Ukraine diceroboh oleh mereka. Yang diisytiharkan di Malaysia, Rusia menyerang Ukraine. Mereka tidak sebut yang mereka yang menyerang Ukraine. Dan apakah yang maksudnya? Sebab Rusia sudah hampir menjadi negara Islam hari ini. Dan kekuatan Islam di Rusia harus dihancurkan hari ini juga. Dan mereka sengaja masuk NATO ke Ukraine supaya Rusia bertindak balas. Dan apabila Rusia bertindak balas, mereka mengatakan pada dunia bahawa Rusia yang menyerang Ukraine, sedangkan mereka lah yang menyerang Ukraine sebenarnya. Dan ini harus kita ambil dalam perhatian kita, sebab bukan Hagia Sophia yang menjadi tema, tetapi Islam itu sendirilah yang sedang diperangi, tuan-tuan. Dan inilah yang senario yang tidak indah. Dunia akan terbahagi pada dua blok, tuan-tuan. Satu blok Barat yang dipimpin oleh Yahudi bersama dengan New World, bersama dengan Amerika, Eropah, menentang Rusia bersama Islam. Dan tuan-tuan masih bersama dengan Barat. Dan seluruh umat Islam sudah bersama dengan Rusia. Tuan-tuan Malaysia khususnya masih bersama dengan Amerika. Mari kita sama-sama lihat. Dan kita sekarang menuju tahun 2023. Tahun yang penuh cabaran. Tahun yang penuh cabaran, tuan-tuan. Dan inilah mukadimah kita menyambut tahun baru, ialah di pinggir peperangan. Dan marilah kita sama-sama insaf. Sebab dalam satu hadis Rasulullah bersabda,
ayuhan nas la tarmanu laqa'ana adu. Wasallallahu al-afiyah, jangan kamu harap untuk bertemu musuh kamu. Dan mintalah kepada Allah segala kebaikan. Dan faiza lakitum hum fasbiru, sekiranya kamu bertemu dengan musuh, adalah kamu tetap sabar. Wa'lamu anal jannah tahta zilal as-suyuf, ketahuilah syurga itu di bawah bayangan pedang. Summa qala Allahumma anzil kitab wa anzil sahaba hazim azab izhum wa ansurna alaihim. Dan Rasulullah berdoa, ya Allah, Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, ya Allah, izinkanlah untuk hancurkan musuh tentera Ahzab, dan hancurkanlah mereka, dan berilah kemenangan pada kami. Dan tentera Ahzab sejak pada zaman Rasulullah sampai sekarang mereka masih wujud dengan pelbagai nama. Dulu ketika di Madinah mereka berpakat menentang Islam, dan ciri yang sama sekarang sedang mereka atur di dunia. Mereka bersama untuk menentang Islam, dan satu-satunya negara yang bukan Islam yang bersama Islam hari ini adalah Rusia. Sebab itulah tuan-tuan sangat mengasihi Rusia. Dan dengan kata itu saya selesai dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.